taat. Kalau kita seorang bukan insan yang baik, siapa kita untuk menasihati orang? Pasal kita hanya boleh menasihati orang kalau kita buat apa yang kita cakap. Kalau kita cakap setakat profesional dan kita sendiri tak buat apa yang kita cakap, tak usah cakap, tidak akan sampai. Itu perkataan, apa yang cakap di mulut sampai telinga tak masuk hati, tapi cakap daripada hati sampai ke mulut. Sebab itu kalau kita tak amal, jangan cakap. So kalau nak nasihat orang, kalau kita semayang, nak suruh orang solat, boleh. Tapi kalau benda lain kita tak mau memandai-mandai, ya? Jadi kalau kita nak beri nasihat, tentukan pertama kita sayang pada orang tu dan orang tu sayang pada kita. Dan kalau orang tak minta nasihat, jangan kita volunteer nasihat. Pasal mungkin orang tu tak bersedia untuk dinasihati. Kadang kita kalau orang tua ni tu suka nak nasihat, orang pun rimas sebenarnya. Orang mungkin tak mau dengar, orang tak perlu nasihat kita. Ya. Jadi konsep untuk kita mengatasi semua masalah, yang pertama, macam wanita yang suami dia buat hal dan sebagainya. Tadi saya dengar Datuk Abu Hassan Din sebut, kalau suami boleh tegur isteri, tapi isteri tak boleh tegur suami. Pasal saya kata dah, kalau suami masuk neraka, kita belum masuk syurga. Anak pun tak boleh tegur bapa. Sebenarnya bapa ketua. Ya, itu Datuk Abu Hassan Din kata. Tapi kita ada toleransi dalam rumah. So nak beritahu, kalau saya konsep macam ni, kalau benda negatif berlaku pada kita, kita dua reaksi. Kita nak reaktif ataupun responsif. Reaktif ni kita macam sifat kehaiwanan, kita terus marah. Tapi kalau responsif, kita fikir, gunakan iman macam mana baru terbuat. Jadi kalau benda negatif berlaku pada kita, pertama kita kata gini, saya bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada saya. Yang pertama, kita dapat suami yang macam tu. Macam mana kita berkahwin dengan orang macam ni? Siapa menentukan jodoh kita dengan orang macam ni? Dan Nabi telah berfirman, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Jadi kalau kita dapat lelaki tidak baik, maknanya apa, Farus? Adakah kita wanita yang baik? Jadi kadang-kadang kita dicerai oleh orang. Okey, kenapa Allah jauhkan daripada kita? Mungkin kita sudah jadi baik, suami kita tak baik, Allah push kita daripada sistem dia. Itu peribadi orang mungkin marah pada saya, tapi saya nak cakap betul-betul. Jadi kalau satu berlaku pada kita, kita ambil tanggungjawab. Okey, kenapa suami saya cari orang lain pergi mata-mata? Yang pertama, faktor kita atau faktor dia? Kalau faktor kita, mungkin kita tidak menjalankan tugas kita sebagai isteri. Mungkin kita tidak menjaga 3 perkara gitu: mata dia, hidung dia dan telinga dia. Saya nak tanya semua orang, berapa kali kita jaga bau nafas mulut kita? Kadang saya jumpa pesakit kan, saya bercakap dengan dia, tengok dia punya gigi, dia punya gusi, bau busuk. Saya heran macam mana suami dia boleh tahan hidup dengan dia berdekatan. Saya duduk dekat pun macam nak muntah, apalagi suami dia. Jadi bayang kalau kita dengan tak jaga keterampilan, tidak jaga kita punya tu, macam mana suami kita tidak tertarik pada benda lain? Itu bukan nak justify suami dia, tapi kita tanggungjawab. Yang kedua, mungkin faktor suami dia. Walaupun kita baik, wanita solehah, tapi suami masih mencari daging yang busuk di luar. Mungkin suami ini sedang merosakkan bagi pada kepada suami yang ada affair dan sebagainya. Sebenarnya anda sedang menyeksa diri anda, sedang merosakkan diri anda, dan orang yang sayang diri dia tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan diri dia daripada dunia dan juga di akhirat. Kalau dunia sedang beritahu tu hari orang tu dia masa muda nakal, ada penyakit sifilis, bila dah 65 tahun tiba-tiba mata buta dua-dua, nak kata apa? Apa yang doktor boleh buat? Masa tu dengan butanya, dengan sakitnya, dengan menyesalnya, nak akhirat lagi. So siapa yang suka cari perempuan luar dan sebagainya, na'udzubillah. Saya dah doktor banyak tahun, tengok orang-orang yang penyakit ni menyesal, jumpa doktor malu sendiri, biru muka dia jumpa kita. Pasal blood test tengok, Allah, orang ni kita tahu dah masalah ni. Jadi kita nak buat apa-apa, fikirlah, dan daging yang baik di rumah tu janganlah cari daging yang busuk. Dan juga satu SMS daripada saudara Osman di Pahang, dia kata, boleh tak doktor beritahu ada isteri yang tidak suka mengikut arahan suami yang muda-muda, dia degil. Jadi kadang saya tak tahu maksud tu saudara Osman ni macam mana. Adakah isteri dia tak nak buat apa dia suruh buat? Tetapi sekarang ni banyak isteri-isteri yang ingkar. Dan kadang ada juga orang beritahu, feedback saya ada banyak lelaki wanita ni hubungan orang dah kahwin semua, na'udzubillah. Ini maknanya juga kita berdoa syukur pada Allah kalau kita ni suka pada kebaikan. Tetapi kalau kita suka pada benda yang haram, Masya Allah, takut, na'udzubillah. Kita ni bila tak elok suka, bila elok tak suka, ya Allah, takutnya. Dan tengok kita rancangan TV apa kita tengok pagi-pagi, radio apa kita buka, majalah apa kita baca, surat khabar apa kita baca, apa yang kita bercakap. Jadi untuk puan tu, cara kita nak konsep kehidupan ni, apa yang berlaku kita bertanggungjawab, kita mengubah. Dan nak mengubah 3M, mulai dengan diriku, mulai dengan saat ini, mulai dengan perkara yang kecil. Dan saya cakap 3 konsep saya, ada, beri, dapat. Kalau dapat keburukan berarti kita ada pernah beri keburukan. Kita hanya boleh beri apa yang kita ada. Kalau kita banyak keburukan boleh beri. Kalau kita banyak kasih sayang, penuh kasih sayang diri kita ni, dalam apa situasi kita akan beri kasih sayang. Kita ambil buah limau, kita pegah macam mana pun tak akan keluar buah jus apple.
Jadi kalau kita banyak kebaikan, jahat macam mana buat kita akan tetap keluar kebaikan. Tetapi kalau kita ditekan sikit jadi jahat, maknanya asalnya kita tidak baik. Saya dan mungkin ada antara pendengar mana yang telah penerangkan oleh Prof sebenarnya tadi tentang bagaimana nak menyelesaikan permasalahan. Paling mudah untuk melihat faktor dalaman diri kita sendiri. Dalaman, betulkan diri kita, dunia kat luar. So saya kata kat Facebook, cermin hidup di luar kita, cermin hidup dalaman kita. Dunia di luar, cermin pada dunia dalaman. Nak betulkan dunia luar, betulkan dunia dalaman. Kadang-kadang macam baru ni patient sakit kena lempar asid kan, memang kita bersimpati, tetapi kita fikirkan berjuta-juta orang jalan, macam mana Allah izinkan kita kena asid? Mesti ada hikmah. Kita tak tahu baik tak baik. Sebab tu dalam ceramah dan Ustaz berkata tentang cobaan hidup. So itu saya kata, masalah ke cobaan ke cabaran. Kalau cobaan ke akhirat. Dan kita kembali untuk bersama dengan pesanan ringkas ini Kirin. Zila Ahmad Nordin. Assalamualaikum Prof. Nak tanya berapa anggaran harga pembedahan lasik dan sama ada di klinik kerajaan ada perkhidmatan tersebut. Terima kasih. Pembedahan lasik suatu kaedah untuk mata yang sihat, untuk mereka yang memilih tidak pakai cermin mata. Dia bukan penyakit. Sebab itu hospital kerajaan tidak boleh menyediakan. Kerana insiden myopia kerabunan di Malaysia 20%. So kalau 100 orang, 20 orang pakai cermin mata, kalau klinik kerajaan nak beri habis duit yang untuk merawat orang yang sakit, habis untuk buat lasik saja. Sebab itu bagi mereka yang terpaksa pakai cermin mata untuk menjimatkan, kalau daripada muda buat, beli contact lens lagi, cermin mata lagi. Kalau multifocal orang dah 40 tu beli multi-coated lens 1,200. Bila buat lasik sebenarnya dari segi ekonomi mudah. Dan sekarang ni harga banyak di macam-macam center dan macam di Prince Court Medical Center harganya 6,990 untuk orang yang muda, dan bagi mereka yang nak mengatasi masalah jauh dan dekat 7,990. Okey, terima kasih Prof. Saya jelas apa yang telah pun kita kongsikan bersama dengan Puan Zila sebentar tadi untuk kemusykilannya, dan kita kembali bersama dengan pendengar interaksi melalui talian 0362051500 untuk waktu ni. Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seperti talian. Silakan terus saja. Saya Zainab. Ya, silakan Cik Zainab. Dari Kajang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okay, saya cuma nak share tentang apa yang kita discuss tentang kajian perubatan ni. Saya ada pengalaman 3 bulan lepas, saya bawa anak saya lelaki, dia demam. Dari asrama, pengetua dia telefon. So saya bawa dia ke sebuah klinik swasta, swasta dekat Bangi lah. Saya cakap. So saya amat susah dengan sikap doktor yang bertugas locum doktor. So masa saya datang, among staff dah beritahu tak ada doktor pakar around. So bila saya datang, saya beritahu doktor, and saya memang saya insist anak saya nak masuk hospital lah, kerana dia dah 4 hari tak makan. So saya amat frust bila doktor tu dia tak bercakap macam pentingkan patient. So bila saya kata doktor, saya terang dengan sebaik mungkin ke anak saya. Dia kata, kalau demam bagi Panadol lah, dia kan dah besar, So saya kata, doktor, saya contribute insurans ni, so saya anak saya yang terbaik. Jadi so masa tu saya pun dengan kekuatan saya tersebut nama doktor. Saya kata, doktor, you should kontak dengan Dr. Muhaya. Macam mana ni? Saya cakap dengan macam tu. So masa saya nak balik tu, dia call saya balik. Dia kata dia minta maaf. Mana etika doktor sebagai mentang-mentang lah saya tak boleh pergi datin. Dia treat dia macam ni, So dia pun kata saya ambil pelajaran tuan. So dia kata, and then dia push ni. Dia kata, nak pergi kajang ke? Nak pergi mana ke? Saya jawab doktor. Terima kasih Puan Zainab. Kita semua ke arah penambahbaikan dan semua aspek. Dan sebenarnya menjadi cita-cita saya, itulah saya baru cakap dengan Dr. Aizan Osman. Saya ni rasa nak buat, pasal banyak sangat sekarang universiti semua panggil saya beri ceramah, KTJ semua panggil beri ceramah, tapi saya masa terbatas. Sebab tu saya kata untuk saya contribute to the nation, saya cakap dekat IKIM. Dan saya pun kena jaga waktu saya dengan keluarga juga. Kalau saya nak siap ceramah banyak-banyak universiti, memang tak
terlepas dan pesakit saya akan terbiar. Itu pun orang dah marah tak dapat appointment. Jadi saya cakap Dr. Izzat Osman, saya nak buat big event untuk ceramah pada semua pelajar perubatan. Pasal pelajar perubatan ni, kalau kita betulkan setting mind dari masa dia student, insyaAllah jadi doktor dia akan berakhlak mulia. So saya minta harap semua para pendengar mendoakan saya, memberi kekuatan dan kelapangan untuk menjalankan seminar besar-besaran untuk semua pelajar perubatan, dan kita boleh buat berperingkat-peringkat supaya semua orang boleh dapat sekaligus. Pasal benda yang saya cakap ni sama pada semua orang. Kadang orang dipanggil saya memang minta maaf, kadang saya tak jawab pun pasal saya tak ada ruang. Jadi saya terpaksa leverage my time. Saya spend satu hari ramai impact daripada 100, 200 dan banyak kali. Saya nak kembali untuk pesan ringkas untuk kita raikan. Hai Zoom. Salam Prof, saya seorang yang speki, maksudnya yang berkacamata baru menukar kanta bulan 7 tahun lepas, tapi lebih kurang 2 atau 3 bulan power master akan semakin naik dan suka untuk lihat objek jauh. Umur tak cakap berapa ya? Okey, dia kalau umur kita belum 18-25 tahun, power akan meningkat. Sebab tu kalau pakai contact lens pun power akan meningkat, so terpaksa berubah. Tapi kalau umur 25, kadang macam semalam ada one man datang, dia pening tu, rupanya kadang salah power. Sebab tu kadang kita nak suruh jumpa doktor mata atau pakar optometri yang bijak. Setengah tu diorang tak tepat ukur, kesian pesakit, saya kena tukar spek. Ya, saya nak sambung pada Haji Haizum tadi yang telefon tadi, so bagi doktor ni, mungkin dia doktor yang muda dan kadang dia orang ni tu, saya kata akhlak ni manusia terletak pada minda segar. Minda segar itu subconscious mind menentukan 95% of our behavior. Sebab tu saya kata dalam buku saya tu, untuk jadi doktor yang baik, jadi manusia baik dulu. Dan untuk jadi manusia baik mesti menjalankan hubungan Allah dengan baik dan buat apa yang Allah suruh dan tinggal yang dilarang. Sebab itu kalau kita mungkin programming doktor-doktor yang kasar, pegawai yang kasar, sebenarnya didikan daripada kecil 0 hingga 6 tahun tu, dia punya blueprint tu menjadi kasar, kurang adab. Jadi kalau ibu bapa kata anak dia kurang ajar, jangan cakap sebenarnya kita kurang mengajar anak kita. Jadi kalau kita nak betulkan doktor-doktor macam ni, sebab itu dia orang mesti menjalani kursus. Masa kursus induksi Kementerian Kesihatan ada buat. Sebab itu saya cadangkan pihak Kementerian Kesihatan kalau buat kursus induksi, bukan hanya beri yang teknikal, tetapi holistik. Kita betulkan sikap, sebab sikap kita adalah segala-galanya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Betul. Saya terima kasih Prof, dan kita kembali untuk bersama pendengar interaksi waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fairuz. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum cakap tu, tahniahlah pada Prof kerana banyak menyedarkan kami ni Kak Timah. Ya Kak Timah. Ya, doktor. Kita ni tak mau nak ngelakkan mata kita ni, tak mau nak pakai cermin mata. Penjagaan tu dari segi kita menggunakan pemandangan mata kita ni macam mana nak elakkan daripada kelabu ke apa kan doktor kan? Adakah dari faktor pemakanan ke, cara kita ni lagi satu macam mana timbulnya main rabun jauh, rabun dekat? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Timah, soalan yang mantap dan baik. Okey, manusia ada 2 jenis, satu rabun dekat, satu masa kecil ada orang dipanggil myopia atau rabun jauh. Itu keturunan, tak boleh dibetulkan lagi. Kalau mak ayah berkacamata, kemungkinan anak berkacamata 40%. So rabun jauh tu memang Tuhan dah jadikan azali. Tapi semua manusia bila umur 40 tahun akan, kalau yang tak berkacamata masa muda akan perlu berkacamata. Itu semua orang tak dapat dielakkan. Dan bagi orang yang perfect jauh dan dekat tak perfect, LASIK kurang membantu. Pasal untuk kita melihat 840, untuk melihat benda yang membaca salah satu mata yang baik untuk jauh tu, pasal kita buatkan laser supaya dia kelabu di jauh dan dekat terang. Selalunya pesakit tidak gembira. Tetapi bagi mereka yang rabun jauh masa muda sampai umur 40, bila nak membaca dia kena buka je mata, baru dia nampak. Kaedah ini mereka